Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi PDPR kita dalam bab yang sama, itu bab genetik. Okey, masih lagi bab genetik ya yang kita bincangkan minggu lepas lah. Kemarin teknologi kan, macam mana orang proses buat rekombinan DNA dengan juga uh, yang berkaitan dengan teknologi, ada GMO kan, genetic modification organism. So hari ni apa yang kita akan bincangkan adalah berkaitan dengan variasi. Okey, lagi kita tengok apa itu variasi dah. Okey, hasil pembelajaran kita ni satu sahaja, iaitu berkomunikasi mengenai variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okey, baik. Apa itu variasi selanjar? Contoh, apa itu variasi? Variasi itu kepelbagaian. Perbezaan antara kita ni kita panggil variasi. So kalau variasi selanjar ni apa? Variasi selanjar ialah variasi yang menunjukkan perbezaan yang tidak ketara atau tidak jelas antara individu dalam populasi yang sama. Okay, kita ambil satu kampung kita, ambil satu kawasan kita, ambil satu kawasan kampung kita tu ada 40 orang, 50 orang yang sama umur. Contoh ambil individu populasi yang sama, ambil yang sama umur, kita kira berat badan ke, jisim ke, kita nak tengok perbezaan dia. Okey. Contoh variasi selanjar ni sama ada ketinggian ataupun jisim badan. Okey. Ketinggian atau jisim badan di satu kawasan biasanya tak beza jauh. Okey, saya kata tadi Okey. Ambil 30 atau 50 orang, kita tengok perbezaan jisim jisim ataupun ketinggian ni beza antara setiap kumpulan ataupun skala-skala ketinggian tu tak berbeza. Tak kita tunjuk graf dah. Okey, contohnya kita ambil bilangan murid ataupun bilangan murid dan dua kelas kamu, 4M dan 4N, ada dalam 30 orang. So kita tengok ketinggian 145 hingga 149 cm, berapa dia punya, berapa orang yang ada, macam tu. So dia punya perbezaan dia tidak begitu jauh dia antara setiap skala. Beza seorang, beza dua orang, beza tiga orang, beza seorang, ni beza tiga orang balik, dia punya perbezaan dia dan graf dia berlaku normal. Itu dipanggil variasi selanjar. Perbezaan dia tidak ketara. Okey, yang biasanya yang boleh biasanya boleh dikira ataupun dipanggil kuantitatif. Okey. Ciri-ciri ini boleh diukur dan diwakili oleh lengkung taburan normal. Tadi graf tadi kan lengkung taburan normal, maksudnya dia punya perbezaan dia tidak jauh. Jadi dia punya bentuk graf dia cantik, bentuk macam bukit. Sebab perbezaan tak jauh. Yang paling ramai tu tinggi dia 160 hingga 165. Makin turun, makin tinggi, makin ramai tinggi, makin kurang. Okey, variasi selanjar ditentukan oleh gen, tetapi boleh juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey. Dia boleh juga disebabkan gen, tapi masa sama boleh juga faktor persekitaran. Contoh, warna kulit individu, dalam kampung kamu, kebanyakannya warna kulit dia macam mana? Warna kulit ni sawo matang kan, ataupun gelap sikit. Biasalah tu. So dia diwarisi oleh ibu dan bapa kawasan. Okey. Tapi kadang-kadang orang yang sama. Okey, contoh kita ambil Izzat. Kulit dia gelap sikit di Malaysia, di Pulau Tubau. Tiba-tiba dia berpindah ke US, sama belajar di sana 10 tahun. Balik-balik cerah. Awak cerah sebab bila dia duduk di sana, okey, dia keamatan cahaya matahari yang kena kat dia makin kurang. So warna kulit dia akan berubah menjadi lebih cerah. Tidak jadi putih tapi lebih cerah. Tak sampai jadi Michael Jackson, tapi kulit dia akan jadi lebih cerah. Itu dipanggil variasi selanjar. Dia boleh dikira kebilangan yang tu tidak ketara. Okey, warna kulit pun boleh lah. Selain pada jisim, ketinggian dan juga warna kulit. Itu variasi selanjar. Variasi selanjar pula ialah variasi yang menunjukkan perbezaan ketara atau sangat jelas antara individu dalam populasi yang sama. Okey, contoh. Apa contoh? Cap jari. Cap jari ni ada jenis melengkung, ada jenis membulat, ada jenis memanjang. Kan kalau kita ambil 50 orang dalam satu kampung umur yang sama, kamu akan tengok perbezaan yang berbeza. Jenis darah. Okey, kebolehan menggulung lidah. Bentuk telinga, cuping tidak cuping, bukan capang tak capang, bercuping lekap dan cuping tidak lekap. Okey, berbeza situ. Jenis rambut. Okey. Contoh variasi tak selanjar adalah kebolehan menggulung lidah, jenis cap jari, jenis cuping telinga dan jenis kumpulan darah. Ni biasanya yang ni kita kaji lah. Okey, menggulung lidah.
Dan 30 orang, mungkin 5 orang saja boleh guna lidah. 25 orang ni tak boleh. Jenis tak cari. Mungkin 15 orang apa ni, ataupun 10 orang yang jenis membulat. Lagi 35 jenis melengkung. Kumpulan darah. AB mungkin 3 orang saja. O mungkin seorang saja. A 20 orang. B 35 orang. Contoh macam tu. Dia perbezaan terlalu ketara antara jenis-jenis variasi untuk kumpulan darah yang sama. Okey. Tengok saya cakap tengok bilangan individu. Berbeza jauh. Oh, paling banyak, terlalu banyak. Ni tidak selanjar. Okey. Graf variasi tidak selanjar adalah berbentuk diskrit. Kalau tadi variasi selanjar, dia graf dia rapat-rapat. Okey. Kalau variasi tak selanjar, graf dia jarak-jarak. Sebab dia ada perbezaan yang ketara kan. Graf bar digunakan untuk mewakili variasi tak selanjar. Biasanya kita akan guna graf bar. Tadi variasi selanjar kita guna histogram. Graf bar juga tapi dia rapat itu histogram. Tapi bila tak selanjar, graf yang kita gunakan adalah graf bar. Bar. Ya. Okey. Variasi tak selanjar adalah kualitatif. Kualitatif maksudnya dia kualiti dia berbeza-beza. Okey, variasi tak selanjar ditentukan oleh faktor genetik saja. Biasanya genetik dan tak boleh diubah. Boleh guna dah. Lagi 5 tahun tak boleh, tak. Dia mesti sampai tua dah boleh ulung. Kalau tak boleh sampai tua tak boleh. Langsung pipit. Ada. Sampai tua dan dia ada. Kalau yang tak ada, tak ada. Ni. Kuping telinga. Warna anak mata. Sampai tua tak berubah. Sebab tu dia adalah faktor genetik sahaja. Oleh itu, trait bagi variasi tak selanjar boleh diwarisi daripada satu generasi kepada generasi berikutnya dan tidak dipengaruhi oleh faktor sekitaran. Anak mata ni kalau warna coklat sampai tua dia takkan tumbuh jadi warna biru. Kecuali pakai apa? Contact lens. Lidah gulung sampai tua. Dia tak boleh tiba-tiba tarik lidah bagi panjang jangan bergulung, tak boleh. Okey, sebab dia dipengaruhi oleh genetik dan dia boleh waris untuk anak dia lagi. Okey, boleh faham variasi tak selanjar tadi. Biasanya kebelah menggunakan lidah yang genetik ni langsung pipit, kuping telinga. Okey. Apa faktor-faktor yang menyebabkan variasi? Okey, baik. Apa yang faktor-faktor menyebabkan variasi? Faktor yang pertama, faktor genetik. Okey, faktor genetik ni berlaku masa bila? Okey, ketika proses meiosis. Dan ingat, masa proses meiosis ada satu pindah silang. Bila pindah silang itu membolehkan pertukaran bahan genetik yang menghasilkan kombinasi genetik yang baru. Genetik pada mak dan genetik pada ayah bergabung. So pindah silang tu. Okey. Semasa meiosis dalam gamet ayah dalam gamet mak. Okey. Dia ada sperma dengan ovum tu, sperma sama sperma tu. Dalam sperma tu dia ada sel-sel yang berlaku meiosis. Okay, bila berlaku meiosis dia akan menghasilkan genetik yang baru. Sebab tu kamu tak terima semua maklumat daripada ayah, tak terima semua pada mak. Okay, itu satu. Yang kedua, penyusunan kromosom secara bebas. Okey, menghasilkan gamet yang mempunyai maklumat genetik yang berlainan. Kromosom kamu dengan kromosom ayah kamu, mak kamu tergabung, dapat kamu. Yang mak kamu dengan ayah kamu juga dapat kakak kamu, adik kamu. Tapi susunan kromosom dia berbeza-beza. Tahu tak? Dia bebas. Kak kamu rambut ini, kamu rambut lurus. Kamu cerah sikit, kak kamu gelap sikit. Faham tak? Okey. Persenyawaan secara rawak antara gamet jantan dan gamet betina menghasilkan zygote yang kombinasi genetik berlainan. Sperma dengan ovum yang masuk kita tak boleh tentukan. Dia masuk sperma berjuta. Bukan sperma yang hak ni yang nak aku masuk. Tak ada. Berjuta tu salah satu yang akan masuk dalam ovum tu. Yang masuk tu yang akan jadi baby. So kalau kali ni masuk genetik yang macam ni. Contoh genetik rambut kerinting, mata coklat, hidung pipit, telinga. Kalau pak kamu ada benda tu, mak kamu terima nanti dia gabung. Mak kamu keluar ovum yang ada rambut kerinting juga. Betul nanti anak yang akan lahir macam tu lah. So anak yang kedua nanti rambut lurus pasal apa pula? Sebab sperma dengan ovum ni masuk. Sperma masuk ke ovum ni bukan sperma yang sama dan sperma tu berbeza-beza. Okey. Mutasi kromosom dan gen menghasilkan fenotip baru akibat perubahan dalam maklumat genetik. Kadang-kadang ada kawasan yang duduk di kawasan yang boleh menyebabkan mutasi. Contohnya dekat dengan kilang yang menghasilkan radiasi kan. So dia akan mengubah faktor. Kadang-kadang jadi bentuk kepala beza sikit, macam tu lah. Tapi tak semualah. Jari jadi pendek macam tu. Itu tengok
Kenapa dia rendah ni pada mak ayah? Okey, sebabnya dia ada faktor mutasi berlaku. Okey. Yang kedua, faktor persekitaran. Faktor persekitaran seperti pH, cahaya matahari, suhu, air, iklim dan pemakanan boleh menyebabkan perubahan ciri-ciri organisma. Contoh, seorang orang tu dia akan jadi lebih gelap bila terdedah pada cahaya matahari yang banyak. Sebab apa? Cahaya matahari dia menghasilkan terungu, dia akan mengubah pigmen kulit, warna kulit. So, warna kulit tu akan menjadi lebih gelap. Vitamin D berlebihan di kulit dia. Okey, seseorang akan bertambah berat badan apabila terlebih makan. Pada asal keluarga semua kuku, tapi terlebih makan jadi gemuk. Macam tu contohlah. Okey, bunga hydrangea berwarna biru jika ditanam di tanah berasid, dan jika ditanam di tanah berakali atau neutral, warna merah jambu pula. Faham tak? Tu dia ada sebab faktor pH, cahaya matahari, suhu, iklim. Itu saya kata orang kalau pindah kamu lah kata budak tumbuh ni pakat pindah kat Amerika ke, duduk kat Eropah ke, balik cerah. Kenapa? Sebab matahari, keamatan cahaya matahari masuk ke badan tu kurang, kena kulit tu kurang. Okey. So, kalau kamu kurang makan, keluarga kamu semua gemuk, ataupun kawasan kamu semua besar badan, tiba-tiba orang ni kurang makan, tak cukup makan, kurus. Macam contoh lah, itu disebabkan faktor kesetaraan lah. Faktor genetik. Ini faktor kesetaraan. Kita tengok faktor genetik balik. Ini faktor genetik sebabkan DNA kromosom dia berbeza. Kalau faktor kesetaraan, pemakanan, cahaya matahari, air, suhu dan sebagainya. Ya. Okey, kepentingan variasi. Kita tengok semua orang makan berbeza-beza. Okey, jadi apa kepentingan dia? Variasi pada organisma membolehkan organisma itu menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitarannya. Jika berlaku persekitaran, kita boleh hidup di kawasan. So, variasi itu penting. Contohlah, ada mak tu Arab, anak mak dengan ayah dia orang Arab, mai duduk di Malaysia. Mak dengan ayah tu dia bercerah. Dulu anak keluar gelap sikit. Sebab apa? Sebab anak tu nanti dia nak kekal di kawasan sekitaran. Cara pemakanan untuk Arab sana makan kambing sekor, nasi sikit. Kat sini makan nasi banyak. Daging kambing kecil dua, jadi badan lebih besar. Sebab badan akan jadi kurang. Sebab kurang makan protein dia ni. Macam tu dia akan berubah mengikut persekitaran. Okay. Individu yang ciri berlainan atau berbeza daripada kumpulan majoriti mampu bertahan dan menyesuaikan diri, bermandiri dengan perubahan sekitaran. Okay. Individu yang ada ciri berlainan atau berbeza daripada kumpulan majoriti. Kita ni berbeza dengan orang lain, tapi kita mampu bertahan sebab kita dah boleh hidup dalam kawasan yang walaupun berbeza dengan sekitaran kita yang asal. So, kita kena cuba hidup dengan kawasan itu. Kalau kita tak boleh, tak ada variasi, tak berubah, kita tak boleh nak duduk. Okey, itu maksud dia. Okey, jika semua individu ada serupa, mereka akan pupus apabila satu perubahan drastik berlaku dalam sekitaran. So bila kalau ada semua orang serupa kulit semua tu, datang satu penyakit, habis semua mati. Sebab tu kita kena duduk ni, berkenal-kenalan dengan semua macam ni. Hang tak ada bangsa lebih bagus daripada aku tak lebih bagus daripada hang. Tu cerita dia. Cina tak lebih bagus daripada Melayu tak lebih bagus. Sejak orang ada kelebihan, ada kekurangan. Kita faham bila ada seorang tu penyakit macam tu, dia boleh jadi badan dia ada antibody yang boleh bantu orang yang tak ada. Cina, India, Melayu ke bangsa Iban kadang-kadang dia ada kelebihan dan kekurangan dia supaya dia boleh hidup dalam satu komuniti. Okey, kita tengok variasi lagi. Variasi membolehkan kita membezakan dan mengecam setiap individu dalam spesies yang sama dengan mudah. Okey, kalau kita tengok ni Jaina, ni Jannah, ni Christina, ni Jad, ni Adam. Sebab apa? Berbeza. Bukan daripada sudut jantina, daripada sudut warna kulit, bentuk muka. Dah kita berbeza, kita boleh kenal. Kan semua serupa kenal. Macam ni, cicak dengan kayu. Serupa. Payah nak kenal kan? Sebab warna sama, cuba warna tu berbeza-beza. So, kita boleh kenal. Macam mana muka Adam tu tembun sikit, tapi dia tembam sikit, mata dia bulat sikit, rambut dia lurus kat kaki. Kita boleh kenal. Izat tinggi sikit pada Adam, gelap sikit. Lepas tu dia main tak peluru. Tu kan, itu sikap dia. Tapi kita nak cerita variasi orang tu kita boleh kenal. Jannah macam ni, Jannah macam ni. Okay. Farah macam ni. Okay. Dan Nabila macam ni. Tu setiap orang berbeza, jadi kita boleh kenal dan boleh cam dengan mudah. Okey, variasi membantu manusia dalam penyamaran dan melindungi diri daripada pemangsa. So, dia boleh bantu
variasi juga dia boleh bantu penyamaran. Macam ni cicak tu. Bila dia boleh buat warna sama dengan warna kayu, dia boleh menyamak. Sebab tu kalau tengok Askar dia pakai warna celoreng kan, pakai baju celoreng, pakai ni sebab nak bagi sama dengan warna pokok hijau kan. Jadi orang tak boleh nak bezakan. Itu kita boleh melindungi diri daripada pemangsa. Okey, kepentingan lagi. Variasi pada haiwan dan tumbuhan meningkatkan nilai tambah suatu haiwan dan tumbuhan tersebut. Bila ada banyak jenis variasi, so dia ada meningkatkan nilai tambah. Tu ada yang contoh durian kampung, durian kahwin, D54, D32, ceni, janah berjenis banyak-banyak durian kan. So ada orang boleh makan durian kampung, tak suka durian kahwin. Ada suka makan musangking, ada suka montong, ada suka udang merah. Dia berbeza. So ada nilai tambah satu. So ada nilai. Ada lembu besar, ada lembu kecil, ada lembu kampung, lembu wagyu, kilo 100 gram 15,000 contoh. Okey, sebagai contoh hasil daripada kejuruteraan genetik dan pembiakbakan pilihan, haiwan dan tumbuhan dengan ciri genetik baharu dapat dihasilkan mengikut sifat-sifat yang dikehendaki. Bila dah ada kejuruteraan genetik, dia boleh hasilkan variasi yang berbeza. Dan tadilah ada lembu kampung, ada kambing kampung, ada kambing bor, ada kambing telinga panjang, kambing telinga pendek, ada kambing takut hujan, ada kambing tak berani dengan hujan, ada kambing boleh beranak cepat contoh. Sebab kan bila dah ada variasi yang berbeza dikahwinkan dengan kambing kampung kahwin dengan kambing gurun, dapat kambing yang lebih kuat. Kambing gurun boleh naik bukit, naik bukit batu. Okay. Kambing kampung ni dia hebat dia apa? Dia punya dia daging dia sudut lebih sedap, contoh lah macam tu. Tu kepentingan variasi ni dia banyak dan kita boleh berusaha untuk membuat satu genetik yang lebih baik, contohlah tu asas usaha kita. Okey, termasuklah pembinaan vaksin dan sebagainya. Okey, saya ingat itu saja perbincangan kita mengenai variasi dan bab 5 ni habis kat sini. Minggu depan kita akan masuk bab 6. So terima kasih kerana dapat meluangkan masa dan meneruskan sesi PDBR ini dengan baik. So, kita jumpa lagi pada sesi PDBR akan datang, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.